Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada anda sudi dan juga setia bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran Berita RTM dan juga di saluran TV1. Mukadimah untuk Bicara Naratif pada malam ini, alhamdulillah kita mulakan dengan mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak atas pemergian Allahyarhamah Tun Hajar Rahah yang dilaporkan meninggal dunia pada petang tadi. Dan sememangnya pemergian Allahyarhamah merupakan satu kehilangan yang besar buat negara juga, dan kami mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Hajar Rahah. Baik, alhamdulillah Bicara Naratif pada malam ini sudah pastinya anda menanti-nantikan dan juga anda tertunggu-tunggu untuk melihat apakah antara suluhan yang akan kita bawakan dan juga penumpuan yang akan kita berikan dan juga kita kongsikan pada malam ini. Sudah pasti pada petang tadi kita melihat pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan tentang pelaksanaan SOP PKPB dan juga PKPP. Jadi pada malam ini untuk kita bercerita dengan lebih lanjut dan juga mukadimah yang amat molek untuk kita mulakan penjelasan menyeluruh berkenaan SOP PKPB dan juga PKPP serta pelaksanaan PKP secara dasarnya. Untuk itu saya suka untuk memulakan dengan bagaimana penubuhan MKN pada 1971 dan dalam konteks pandemik COVID-19 adalah untuk melaksanakan pewartaan persekutuan dalam melaksanakan Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit. Malam ini saya amat berhati untuk sekali lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, untuk kita berbincang lebih lanjut tentang pelaksanaan dan juga penjelasan secara menyeluruh berkenaan PKPB dan juga PKPP. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Kali kedua kita bersama dan juga kita bersua. Datuk Seri, petang tadi mungkin seluruh rakyat Malaysia menonton bersama-sama tentang penjelasan lebih lanjut. Beberapa kawasan dilanjutkan PKPB dan juga ada kawasan yang sudah pun ditamatkan PKPB. Cuma persoalan yang lebih pentingnya adalah tentang keputusan yang diambil oleh MKN dalam setiap sidang media itu. Secara asasnya apakah antara rasional di sebalik keputusan yang diambil oleh pihak MKN, Datuk Seri? Pertamanya terima kasih kepada RTM yang sekali lagi menjemput saya. Sebenarnya dari segi keputusan ni, kita akan membuat keputusan ini berdasarkan kepada cadangan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Ya. Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian risiko dan juga dari segi, bukan saja melihat dari segi jumlah tetapi dari segi kebarangkalian jangkitan itu. Ya. Dan itu akan dijadikan asas. Kalau satu-satu kawasan itu kita lihat kesnya meningkat, dan dari segi pemerhatian dan dari segi dari segi kajian mereka yang kes itu akan terus meningkat. Ya. Jadi kawasan itu akan diisiakan sebagai kawasan PKPB ataupun PKPD. PKPD apabila kes meningkat begitu banyak sekali. Baik. Dan kita akan lock kawasan yang berkaitan saja. Seperti yang berlaku di Kelang misalnya, apabila kilang Top Glove kita tutup, disiarkan sebagai kawasan PKPD. Kerana kita lihat kes itu begitu cepat merebaknya dan kita kontrol kawasan tersebut, takut ianya merebak ke komuniti. Right. Kalau di kawasan yang tertutup, di kawasan kilang, di kawasan penjara biasanya akan dikenakan PKPD. Ya. Perkawalan PKP diperketatkan. Iaitu kita kontrol kawasan itu, tidak boleh ada sebarang pergerakan pun. Kerana kita takut kesnya merebak ke komuniti. Kalau merebak ke dalam komuniti itu yang agak sukar untuk kita kawal. That's why kita akhirnya kita putuskan, kita lock kawasan-kawasan tertentu. Seperti saya kata tadi, semuanya adalah berdasarkan nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita untuk PKP ini, sumber kuasanya adalah Kementerian Kesihatan. Ya. Kerana ianya berdasarkan Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Dan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit letak di bawah Kementerian Kesihatan. Apabila diumumkan satu kawasan itu PKPD misalnya, perlu diwartakan. Dan Kementerian Kesihatan akan mewartakan kawasan itu sebagai kawasan PKPD. Sudah pasti apabila Yang Berhormat Datuk Seri mengumumkan pergerakan rentas negeri dan rentas daerah dibenarkan, walaupun ada beberapa kawasan PKPB dan juga PKPP, ini mungkin memberikan satu gambaran suasana yang berbeza, kerana kalau sebelum ini pelaksanaannya lebih kepada menyekat pergerakan rentas daerah dan negeri, tetapi kali ini operasi pemantauan lebih kepada pematuhan SOP di tempat-tempat awam dan juga di tempat-tempat yang berisiko tinggi untuk menjangkiti COVID-19. Dalam hal ini bagaimana pihak
pihak yang digagaskan untuk menjalankan pematuhan ataupun pemantauan itu menjalankan tugas, dan kita mendengar beberapa kompaun ataupun saman masih lagi dikeluarkan di bawah PKPB, Datuk Seri. Sebenarnya apabila kita isytiharkan PKPB di Selangor dan juga di wilayah persekutuan, walaupun kita kata tiada pergerakan rentas daerah dan rentas negeri, tetapi ada pengecualian sebenarnya kalau kita ingat betul-betul, iaitu mereka yang bekerja. Kita benarkan untuk rentas daerah dengan hanya menunjukkan kad kerja dan surat kebenaran majikan untuk bekerja. Maknanya bukan total lockdown. Kita benarkan juga pergerakan. Begitu juga yang ada perniagaan. Kita benarkan juga dengan syarat ada kebenaran. Minta kebenaran polis, semua agak sukar untuk pergerakan tersebut. Kena melapor kepada polis dan sebagainya. Dan selepas itu baru kita buka lebih luas lagi kepada setiap individu yang bukan nak bekerja pun boleh rentas daerah dan negeri. Sebenarnya kita berpandangan yang tidak boleh selama-lamanya sekatan dilakukan, pergerakan rakyat tidak dibenarkan. Kerana virus COVID-19 ini akan terus berada di sekitar kita. Selagi vaksin tidak dapat belum lagi digunakan, bermakna kita perlu hidup di dalam virus bersama virus COVID-19 ini. Dia berada di mana-mana di sekitar kita. Kita tak tahu siapa yang di sebelah kita, adakah ianya sebagai pembawa kepada virus tersebut. Jadi sebab itulah kerajaan merasakan bahawa yang pentingnya adalah rakyat tu mesti mendisiplinkan diri sendiri untuk mengelakkan jangkitan dan juga mengelak menjangkiti orang lain. Jadi peranan itu bukan saja peranan yang patut diberikan kepada frontliners pihak berkuasa, tetapi rakyat itu mesti menjadi frontliners. Bukan polis yang perlu jaga kita, tetapi kita yang menjadi polis untuk jaga kita sendiri dan keluarga kita. Itulah satu perkara yang sedang dirancang oleh kerajaan supaya akhirnya kita mampu untuk mengawal diri sendiri tanpa kawalan polis. Sebab itulah apabila kita membenarkan pergerakan rentas daerah dan negeri, arahan dikeluarkan kepada PDRM supaya tidak lagi melaksanakan sekatan jalan raya, tetapi melaksanakan pemeriksaan pematuhan saja. Sebab itu kita ada task force operasi pemantauan yang diketuai oleh PDRM yang akan memeriksa pasar raya, yang akan memeriksa pasar basah dan shopping kompleks dan sebagainya lah. Jadi fokus sekarang bukan lagi sekatan jalan raya, tetapi lebih kepada pemantauan pematuhan. Sebab kita nak supaya akhirnya rakyat patuh kepada SOP. Because kalau tak benar cross daerah pun, tak benar cross negeri pun, mereka masih boleh berlega di dalam daerah masing-masing. Kalau mereka tak patuh pada SOP, jangkitan akan terus berlaku di tempat mereka. Jadi bukan soal rentas negeri itu yang dah menjadi kepentingan, tetapi soal pematuhan di mana-mana saja berada. Bukan saja perlu rentas negeri untuk patuh, tetapi di dalam kawasan yang sekitar kita pun pematuhan SOP itu menjadi keutamaan. Dan sebab itulah kita dah tukar daripada soal rentas lebih kepada soal pematuhan di mana saja berada. Sejak mula pergerakan rentas negeri dibenarkan atau dilonggarkan, baru-baru ini kita mendengar kes yang dilaporkan di Genting Highland. Adanya satu kes yang membawa dari kawasan Lembah Kelang, membawa kepada jangkitan kes di Genting Highland. Dan ini juga menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat. Jadi adakah selepas ini, kalau sekiranya berlaku lebih banyak kes-kes yang dibawa dari Lembah Kelang ke negeri-negeri lain, akan ada kembali Perintah Kawalan Pergerakan yang tidak membenarkan pergerakan rentas negeri seperti sedia kala, Datuk Seri? Setakat hari ini kita tengok kes berlaku di kawasan-kawasan tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau dulu, dan masih ada lagi, iaitu kluster benteng, kluster penjara, kluster tembok. Kluster tembok ni kluster penjara. Dan selepas itu berlaku kluster di kalangan pekerja warga asing. Sama ada di kilang ataupun di tapak binaan. Dan hari ini kerajaan telah pun memutuskan, iaitu setiap pekerja warga asing seramai 1 juta ini perlu dibuat swab test
untuk kita tahu status mereka. Dan apa yang berlaku di Pahang itu, yang Genting itu ialah pekerja daripada Lembah Kelang pergi melawat kawan mereka di Genting dan akhirnya berlaku jangkitan. Maknanya kalaulah kita sempat 1.7 juta tu sudah pun kita ambil sampel, mungkin kita boleh sekat perkara ini berlaku, tapi perkara ini sedang dilaksanakan, iaitu sampling ini sedang dilaksanakan. Saya kira dah habis lebih daripada 20,000 pekerja asing telah pun dibuat swab test. Tetapi menjawab soalan tadi, kalaulah kes tiba-tiba merebak semula, Kementerian Kesihatan akan menentukan. Tetapi kita expect bahawa kes akan terus meningkat ni di kalangan warga asing. Sebab kita test mereka. Ada 1.7 juta untuk Lembah Kelang, Selangor, wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Penang, Sabah dan Labuan ada 880,000. Just imagine. 5% pun sudah cukup. Berapa ribu akan kena. Kalau 10,000 daripada 880,000 dah 88,000. Kalau 5% dah 40,000 lebih. Dan keputusan ini akan dapat diperolehi hampir setiap hari ni. Jadi sebab itulah kita tengok kes masih tidak menurun kerana result yang kita perolehi daripada pekerja asing ni semakin meningkat kerana kita lihat setiap hari ada result dia. Keputusannya dah diperolehi. Cuma yang saya kata tadi yang kita bimbang adalah kalau kes tu merebak di komuniti. Itu yang kita memberi tumpuan hari ini supaya kita jangan ada jangkitan kepada komuniti. Kalau kita lihat di Sabah, kes lebih banyak kepada kediaman. Bermakna dalam komuniti. Tapi sekarang alhamdulillah Sabah dah semakin menurun kes dia. Dan kalau di Semenanjung kita lihat kes dalam komuniti kurang. Tetapi lebih di dalam komuniti warga asing ini. Jadi sebab itu kita tengah kontrol supaya jangan dia merebak keluar. Kalau melibatkan warga asing kita tahu dan kita dapat tahu di mana mereka dan juga kontak rapat mereka. Bukan saja di peringkat komuniti ataupun di kawasan-kawasan tempat kerja, baru-baru ini juga dilaporkan ada satu kes yang berlaku yang menyebabkan lebih 35 jangkitan di Hospital Tunku Ampuan Rahimah di Kelang, dan ini telah pun menimbulkan kerisauan. Maka di hospital pun boleh terjadinya jangkitan, tempat yang digunakan untuk merawat pesakit COVID-19 sendiri. Jadi apakah akan berlakunya satu standard of procedure yang berbeza kepada tempat-tempat tumpuan awam yang digunakan untuk tujuan kesihatan seperti hospital dan sebagainya? Hospital sebagainya dah dihantar ke hospital Sungai Buloh. Tapi di hospital sebenarnya dari segi SOP-nya ketat. Saya dipahamkan mereka memakai PPE yang lengkap dan sebagainya. Tapi masih berlaku jangkitan. Saya pun tidak tahu. Adakah dulu-dulu pernah berlaku kes hospital? Bukan pertama kali. Cuma yang ini saya tak tahu bezanya dengan yang dulu. Kalau yang dulu tu mereka bukan berlaku jangkitan tu bukan di dalam waktu mereka bertugas. Tetapi apabila mereka berada di luar. Ada satu kes tu mereka pergi kenduri kahwin. Jadi mereka dapat jangkitan sewaktu di kenduri kahwin. Bukan kerana berlaku di dalam hospital, kerana SOP-nya ketat. Full PPE mereka pakai sepenuhnya. Tapi yang di hospital di Hospital Sultanah Tengku Ampuan Aminah di Kelang ni, di segi detailnya saya tak tahu adakah ia berlaku jangkitan di dalam sepatu mereka dalam hospital sewaktu bertugas ataupun mereka di luar dan akhirnya membawa jangkitan ke petugas-petugas yang lain. Datuk Seri, selepas ini balik saja daripada kita berjeda untuk kita memberikan perumpuan yang lebih mendalam terhadap beberapa perbandingan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibenarkan dan juga beberapa kegiatan sosial yang turut dilonggarkan dalam perintah ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Semuanya seketika nanti, kita berjeda seketika.
Kembali dalam bicara naratif, sudah semestinya anda menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Datuk Seri, kita bercerita tentang PKPB, PKPP dan sebagainya. Sudah pasti ada beberapa sektor, sama ada sektor ekonomi, sektor sosial, sukan dan sebagainya yang diberikan kebenaran ataupun yang tidak diberikan kebenaran untuk beroperasi. Perbandingan yang banyak dilaksanakan, banding beza oleh masyarakat adalah kalau di pusat boleh belah, boleh dibenarkan untuk beroperasi, mengapa operasi seperti di masjid ataupun operasi untuk tujuan riadah dan sukan ada beberapa yang tidak dibenarkan langsung untuk beroperasi. Jadi bagaimana banding beza ini dibuat oleh PMKN, Datuk Seri? Ini satu isu yang paling sensitif pasal agama ni. Segala SOP dan segala keputusan mengenai apa saja. Ekonomi, mengenai sosial, sukan, pelancongan, semuanya boleh diputuskan di dalam mesyuarat khas MKN. Sebab itu kuasa federal. Tetapi agama ni, hal ehwal agama Islam tidak diletakkan di bawah kerajaan persekutuan. Kerana di dalam perlembagaan persekutuan, hal ehwal agama terletak di bawah kuasa negeri. Dan ketua agama negeri adalah sultan. Setiap apa saja. Kalau kita nak SOP masjid, kita nak dari segi jumlah jemaah masjid, sembahyang Jumaat atau sembahyang Jumaat 5 waktu, kita tidak boleh membuat keputusan dan menentukan. Kerana yang menentukan adalah kerajaan negeri itu sendiri. Dan kerajaan negeri punya keputusan adalah berdasarkan perkenan daripada sultan negeri. Begitu juga dengan, saya terima beberapa WhatsApp yang komplain kenapa tak boleh buka surau di shopping kompleks, tak boleh buka, sedangkan shopping kompleks buka. Itu persoalan yang sukar saya jawab, dan saya tak nak menyalahkan sesiapa kerana dari segi bidang kuasanya saya tidak ada. MKN tidak ada. Kementerian Kesihatan pun tidak ada. Yang ada adalah negeri. Baru ni komplain tentang nikah, akad nikah. Akad nikah tak boleh dibuat di rumah. Di masjid. Di masjid ataupun di masjid yang dikhaskan ataupun di pejabat agama. Dan yang kehadiran pun terlalu terhad. Jadi banyak aduan kepada saya, tapi seperti saya kata, sesuatu yang di luar bidang kuasa itu sukar. Kalau yang lain bentang saja dalam mesyuarat khas MKN, kita lulus, kita boleh, saya terus umum petang tu. Tapi kalau melibatkan hal agama ni, kita nak serahkan kepada Menteri Agama pun, Yang Berhormat Dr. Zul, Datuk Dr. Zul pun, Menteri Agama pun tak boleh membuat keputusan sebab bukan bidang kuasa dia. Menteri Agama mungkin boleh di peringkat wilayah persekutuan. Kerana wilayah persekutuan, ketua agamanya adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Jadi keputusan di wilayah persekutuan boleh dipersembahkan kepada Yang Pertuan Agong, dan Pertuan Agong berkenan. Sebab itulah apabila diumumkan tentang SOP agama ni, kita umum untuk wilayah persekutuan saja. Dengan harapan negeri-negeri lain boleh follow lah. Tapi setengah negeri dia masih lagi stick dengan keputusan dia, dan kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma boleh merayu. Hari ini saya jumpa dengan Menteri Agama sebab saya beritahu dia, petang nanti saya nak umumkan pembukaan lebih banyak aktiviti pelancongan dan aktiviti sukan. Saya kata nanti orang akan komplain lagi, membuat perbandingan. Pelancongan dah buka, sukan dah buka, masjid masih tetap yang sama. Saya beritahu kepada Menteri Agama. Menteri Agama kata, insya-Allah lah dia akan sampaikan kepada rakan-rakan dia di negeri-negara lain. Bukan di bawah kuasa Menteri Agama Persekutuan. Tidak ada kuasa kerana ianya adalah state punya kuasa dan mesti diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dulu. Bukan itu saja, Datuk Seri. Bercerita juga tentang perbandingan kepada konsistensi dari segi dasar yang digagaskan dan juga kepada sampai ke tahap penguatkuasaan. Sudah pasti terbit beberapa perbalahan dan juga pertelingkahan. MKN menggagaskan bahawasanya pemakaian pelitup seluruh muka kalau sekiranya bersendirian di tempat awam tidak akan dikenakan sebarang tindakan ataupun compound. Tetapi ada beberapa kes pula mendapat compound daripada PDRM disebabkan tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Jadi dari segi konsistensi ataupun keseragaman pelaksanaan SOP ini, apakah sebenarnya peranan yang dibawa oleh MKN dan juga pihak Polis Raja Malaysia dalam menguatkuasakan SOP tersebut?
Ya, kadang-kadang SOP itu general, tidak detail. Itu kadang-kadang menyebabkan berlaku sedikit percanggahan. Sebenarnya bukan percanggahan dari segi penggunaan budi bicara itu. Kadang-kadang tidak ada sedikit, bukan pertelingkahan tapi interpretasi yang berbeza. Baik. Sebagai contoh, apabila kita kata keluar daripada rumah 2 orang satu kereta at one time, perangkat awal. Tapi kita dah beritahu pihak polis boleh menggunakan budi bicara. Baik. Ya, budi bicara. Katakan dia ada anak kecil 2 orang di rumah, umur 2 tahun dengan umur 4 tahun. Dia nak keluar dengan suami dia. Ya. Tak mungkin kita nak tinggalkan anak di rumah umur 2 tahun dengan 4 tahun. Betul. Mesti dibawa juga. Bila bawa dalam kereta sudah jadi 4. Sudah salah. Jadi apabila polis mengambil tindakan, legally tak salah. Sebab dia kata 2 sahaja dibenarkan. Kenapa ada 2 lagi? Campur 4. Tapi kita juga kata gunakan budi bicara. Baik. Jadi dalam penggunaan budi bicara tu kadang-kadang agak berlaku sedikit kes-kes yang seperti inilah. Yang pasal bagi pihak PJRM, dia tak salah bila dia keluarkan sampai. Pasal 2. 4 tentu salah. Tapi kita kata gunakanlah budi bicara, takkan nak fikir tinggalkan anak kecil di rumah lagi bahaya daripada bawa. Jadi itu berlaku. Seperti juga dulu bila saya umumkan di stesen minyak. Kita kata masuk ke stesen minyak, masuk ke premis, Kios stesen minyak tu. Premis petrol station. Premis petrol station. Mesti ikut SOP. Pakai mask dan sebagainya. Premis tu ada interpretasi yang berbeza. Premis dalam kedai. Itu dianggap sebagai premis. Interpretasi kedua, premis apa saja di dalam compound tu termasuk di tempat bay, tempat isi minyak tu pun di dalam premis juga. Jadi kalau tak pakai salah sebab mesti pakai di premis. Jadi budi bicara juga perlu digunakan. Jadi sebab itulah akhirnya bila berlaku sedikit kekeliruan, jadi kita detailkan lagi dari segi premis. Premis tu yes, seluruh stesen minyak tu premis, tetapi ada keadaan tertentu yang SOP-nya dilonggarkan. Kalau dia pakai kredit kad, tak jumpa dengan sesiapa pun, isi minyak, lepas isi minyak, terus jalan, patutnya tidak perlu. Tapi sebab itu saya kata tadi kadang-kadang budi bicara. Jadi sebab itulah sekarang ni apabila berlaku kes seperti itu, kita perjelaskan, kita perketatkan supaya lebih jelas. Saya kata diwajibkan memakai pelitup muka di tempat awam. Baik. Yang bersesak lah. Saya dah sebut lama dah yang bersesak tu. Tapi dia masih lagi di tempat awam. Kerana mungkin saya dipahamkan mungkin di dalam MKN punya SOP tu dia cuma tulis pemakaian di tempat awam. Wajib. Tapi yang bersesak tu mungkin tidak ditekankan. Jadi akhirnya menggunakan budi bicara. Seperti saya kata, kalau di tempat awam, di taman awam, of course itu tempat awam. Tapi tujuan kita pakai itu untuk protect diri kita dan protect orang lain. Kalau kita saja duduk di situ, kita nak protect orang lain pun tak ada orang, jadi tentulah tidak salah. Tetapi memakai pelitup muka di tempat awam tu digalakkan. Kalau boleh setiap masa pakai. Tetapi kita pun guna budi bicara juga untuk diri kita. Kalau kita tak ada orang, dalam the whole restaurant tu kita seorang je minum. So kalau tak pakai tu, walaupun elok pakai, tapi kalau tak pakai tu tak boleh diambil tindakan. Yang saya nak sebutkan dari segi tindakan itu mesti berdasarkan kepada keadaan yang tertentu seperti tempat bersesak dan sebagainya, itu wajib pakai. Sebab perkataan yang penting adalah diwajibkan. Wajib tak pakai kena compound. Jadi itu yang berlaku kes-kes seperti ini. Tapi seperti saya kata, ianya tertaluk kepada tempat itu. Bagaimana tempat itu? Kalau dalam pasar penuh bersesak, pakailah. Kalau tak pakai, polis akan ambil tindakan. Tapi kalau dalam the whole pasar tu, tiba-tiba kita seorang je the whole pasar tu, tak ada orang lain. Walaupun dalam pasar, bukan soal pasar tu semata-mata, tetapi tempat tu mestilah bersesak. Jadi itu yang
perlu diperjelaskan. Sebenarnya dulu mungkin gunakan budi bicara. Tapi budi bicara kadang-kadang ada kekeliruan dari segi penggunaan budi bicara. Ya. Budi bicara itu juga boleh kita korelasikan tentang tafsiran kepada undang-undang itu sendiri. Sudah pasti kalau sebelum ini antara SOP yang digagaskan, Ketua Balai mempunyai kuasa bagi meluluskan sebarang permit untuk melakukan atur cara keraian, majlis dan sebagainya. Jadi di peringkat ini, apa kita kata gagasan yang telah pun ditetapkan oleh pihak MKN dalam tujuan untuk melaksanakan majlis keraian, mungkin majlis hari jadi perkahwinan ataupun acara-acara yang dikatakan berskala sederhana dan juga besar, Datuk Seri? Dia di kawasan PKPB bersyarat. Upacara yang berkaitan dengan sosial seperti ini masih tidak dibenarkan sebenarnya. Yang kita benarkan di kawasan-kawasan PKPP pemulihan. Di situ boleh. Acara perkahwinan boleh dilaksanakan. Bolehlah menjalankan apa-apa aktiviti sosial. Itu bezanya kadang-kadang orang tanya apa beza PKPB, PKPP. Ya. PKPB sekarang dah boleh bergerak ke hulu ke hilir dah. Rentas negeri, rentas daerah. Apa bezanya? Kalau gitu samalah. Ya. Beza sebab di kawasan PKPB majlis yang berkaitan dengan sosial masih tidak dibenarkan. Sukan tidak dibenarkan lagi kecuali aktiviti-aktiviti outdoor yang melibatkan tak maksimum 10 orang. Ya. Tapi kawasan PKPP upacara perkahwinan boleh dilaksanakan. Birthday, hari jadilah semua dah boleh seperti biasa di kawasan PKP pemulihan. Apabila kita perkenalkan PKPP dulu semua kita dah longgarkan. Kahwin, cuma majlis kahwin tu perlulah ikut SOP. Dari segi jumlah, dari segi jumlah kehadiran, dari segi SOP, kalau buffet mesti ada pramusaji yang sajikan makanan. Ya. Kalau nak saji makan sendiri nak buat sendiri kena pakai sarung tangan disposable punya sarung tangan. Memang ada. Jadi yang itu tak perlu dapat kebenaran polis pun. Ya. Boleh aturkan program untuk kenuri kahwin dan sebagainya. Cuma dari segi pematuhan SOP itu yang penting. Kalau dulu kita kata kena ada rela untuk memantau. Ya. Itu untuk pemantauan sajalah. Maknanya yang lebih penting adalah mematuhi SOP dan juga prosedur. Ya, sebab itu saya kata tadi akhirnya kita sendirilah. Ya. Kita sendiri. Kalau kita rasa kita sendiri yang kena buat mitigasi untuk mengurangkan bahaya kepada kita dan juga keluarga kita. Ya. Berkaitan tentang pergerakan merentas daerah dan negeri itu, banyak lagi persoalan yang akan kita kemukakan, Datuk Seri, khususnya kepada gelembung perjalanan antara luar negara dan juga dalam negara yang akan kita persoalkan. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Setia bersama kami dalam Bicara Naratif di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri, menjelang perayaan Christmas dan juga Tahun Baharu yang akan menjelang tiba ini, sudah pasti persoalan tentang merentas negeri itu untuk balik ke kampung sudah tidak menjadi tanda tanya di Semenanjung. Cuma yang menjadi isunya mereka yang akan pulang ke kampung halaman di negeri Sarawak. Kita sedia maklum negeri Sarawak melaksanakan perintah kuarantin selama lebih kurang 14 hari untuk mereka yang balik dari mana-mana negeri ke negeri Sarawak. Jadi dalam hal ini, bagaimana korelasi, konsistensi arahan yang dikeluarkan oleh pihak MKN dan juga Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri? Ya, saya faham perkara ini. Ramai yang mengadu. Ya. Mereka nak balik merayakan Christmas di Sarawak, tetapi perlu dikuarantin dulu. Ya. Jadi kadang-kadang mereka balik untuk sehari sebelum atau 2 hari sebelum hari Christmas dan lepas tu balik ke sini balik. Jadi kalau apa yang berlaku sekarang ni, mereka kena sampai ke Sarawak, kena kuarantin dulu. Jadi itu yang menimbulkan isu. Tetapi ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak. Baik. Kalau kita lihat dari segi immigration pun, Kerajaan Sabah mempunyai kuasa dari segi immigration. Baik. Kerana di bawah Perjanjian 1963, kuasa immigration adalah di bawah kuasa negeri, iaitu Sarawak dan Sabah. Jadi mereka boleh membuat sebarang peraturan yang menyekat dari segi kemasukan siapa saja daripada luar Sarawak. Tetapi saya pun faham kenapa Kerajaan Negeri Sarawak melakukan
tindakan seperti ini. Kerana Sarawak merupakan negeri yang terbaik di dalam Malaysia dari segi kes COVID positif ini. Seluruh Sarawak adalah green, hijau. Ya, tidak ada kes yang melibatkan kawasan merah kecuali di Kuching sekejap dulu. Tapi now dah settle. Kuching pun dah zero, kata silap saya. Jadi seluruh Sabah green. Jadi Sarawak. Jadi Sarawak nak lindungi negeri mereka daripada dijangkiti. Saya percaya mereka bimbang kalau rakyat mereka yang warga Sarawak yang berada di luar daripada Sarawak, di Lembah Kelang sebagai contoh, kawasan yang red zone, tiba-tiba balik ke Sarawak. Mereka takut berlaku sesuatu yang akhirnya akan berlaku merebak penyakit di Sarawak. Lebih-lebih lagi Sarawak mempunyai kawasan pendalaman yang banyak, yang boleh dihubungi hanya dengan bot dan sebagainya, dengan perahu, dengan bot sungai saja. Kalaulah kes itu berlaku di kawasan Rumah Panjang, di kawasan pendalaman yang jauh, dari segi persediaan klinik kesihatan di situ, mampu atau tidak untuk merawat pesakit. Dan kalau perlu dibawa ke hospital di bandar yang terdekat, di Sibu ke, di Kuching ke, di Miri ke, dengan bot, kita pun tidak ada sedia. Mungkin saya tak tahu sama ada Kementerian Kesihatan, saya rasa tidak menyediakan bot khusus untuk membawa pesakit positif berjam-jam melalui sungai untuk pergi ke hospital-hospital di bandar-bandar besar di Sarawak. Kalau berlaku di kawasan pendalaman, di Rumah Panjang sebagai contoh, merebak tentu cepat kerana mereka duduk di Rumah Panjang yang mungkin 20-30 pintu yang berempit-empit di situ. Jadi keadaan di Sarawak tu mungkinlah, saya yakin inilah sebabnya Kerajaan Sarawak untuk melindungi rakyat mereka yang lain yang green, kawasan hijau di kawasan pendalaman dan sebagainya, tidak dijangkiti dengan kalau warga mereka yang berada di luar balik. Jadi sebab itulah saya percaya mereka strict dari segi ini. Jadi itulah sebabnya. Dan Kerajaan Sarawak mempunyai hak untuk berbuat demikian, untuk membuat SOP bagi menjaga kepentingan mereka. Jadi setakat hari ini, itulah keadaannya. Mereka masih lagi mengenakan kuarantin kepada warga Sarawak yang nak balik ke Sarawak. Secara asasnya kuasa otonomi undang-undang ataupun imigresen terletak pada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Sabah. Itu perkara yang perlu diberi perhatian. Datuk Seri, menyedari dan juga belajar daripada apa yang berlaku daripada PRK Sabah tempoh hari dengan peningkatan kes disebabkan oleh pelaksanaan pilihan raya tersebut, beberapa proklamasi darurat untuk PRK telah pun dilaksanakan. Bermula di PRK Batu Sapi, kemudian di Bugaya dan juga di PRK Greek. Jadi dalam hal ini, rentetan dan juga korelasi daripada proklamasi darurat itu, apakah yang boleh diberikan tafsiran kepada pengecualian dalam kita melaksanakan undang-undang yang wajib dalam urusan pilihan raya, khususnya pilihan raya kecil? Urusan pilihan raya sebenarnya adalah bukan urusan kerajaan, tetapi urusan SPR. SPR ni, Suruhanjaya Pilihan Raya, adalah badan bebas yang mereka yang membuat penilaian. Dari segi kesan setiap sesuatu pilihan raya, dan peraturan-peraturan pun dibuat oleh SPR. Saya percaya SPR melakukan tindakan ini kerana kes yang berlaku di Sabah. PRN. Sebelum tu sudah normal, almost normal lah negara kita, dah kes tak lebih daripada double digit saja setiap hari. Tetapi lepas pilihan raya di Sarawak, di Sabah, PRN, kes meningkat. Bukan saja di Sarawak, di Sabah, tetapi juga di Semenanjung. Waktu itu kalau kita lihat, kita buat SOP. Bukan kita kata tadi SOP. Saya umumkan setelah SPR membuat keputusan, saya cuma bacalah apa yang disebut oleh SPR. Tak boleh berkempen, rumah ke rumah tak boleh lebih daripada 1 orang, 2 orang. Di gerai-gerai ke ada program-program tertentu, suhu lah, macam-macam SOP kita buat. Tetapi akhirnya dari segi pematuhan tu agak sukar. Jadi sebab itulah akhirnya berlaku kes yang berebak. Jadi ini merupakan satu pengajaran. Walaupun ada SOP, tetapi pematuhan tu agak sukar dilaksanakan waktu pilihan raya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengundi. Pengundi ramai yang mungkin berada di Semenanjung, berada di Lembah Kelang, berada di mana-mana, berada di red zone untuk balik ke
mengundi di tempat mereka. Katakan Batu Sapi. Bukan saja orang di Batu Sapi. Yang pertama, Batu Sapi ketika itu red zone. Kerana Batu Sapi berada di zon Sandakan. Ya. Sandakan memang kita isytiharkan PKP. Awal lagi daripada tempat lain. PKPB, tempat lain. Lebih awal. Sebab red zone. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mengundi, kita tak boleh sekat orang lain nak balik. Sebab hak mengundi adalah hak individu. Ya. Yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Siapa pun mesti berhak untuk mengundi. Tak boleh sekat. Macam mana kita nak sekat? Mereka nak balik, mereka mengundi. Walaupun mereka red zone atau tidak, mereka akan balik mengundi. Dan kita bimbang berlaku jangkitan. Begitu juga dengan di Sempurna. Sempurna adalah kawasan yang tinggi kes positif di Sabah. Kalau kita biarkan DUN di Sempurna ini diadakan pelan raya, kalau SPR benarkan, semua orang akan datang. Kita tak boleh nak sekat orang balik mengundi seperti saya katakan tadi. Jadi akhirnya akan berlakulah kes-kes yang tinggi, kes merebak lagi teruk. Walaupun sekarang ini seperti saya kata, Sabah kes sudah semakin menurun. Kalau berlaku pelan raya pada bulan Januari nanti, saya percaya kemungkinan kes akan meningkat semula. Begitu juga di Great. Jadi saya percaya untuk mengawal dari segi merebaknya kes ini tak ada pilihan lain. Sebab kalau pelan raya diadakan, kita tak boleh sekat dari segi orang mengundi dan kita tak boleh nak kontrol juga dari segi pergerakan. Satu saja cara untuk mengelakkan perkara ini berlaku adalah dengan cara menangguhkan tarikh pelan raya. Untuk menangguhkan tarikh pelan raya, tidak ada undang-undang yang boleh menangguhkan pelan raya kecuali declarekan darurat. Itu saja. Yang lain tak boleh. Sebab mengikut Perlembagaan Persekutuan, selepas diisytiharkan satu-satu kawasan itu kosong, kursinya mesti diadakan pelan raya dalam masa 60 hari. Baik. Daripada tarikh kekosongan. Jadi tak ada pilihan. Dalam masa 60 hari mesti wajib diadakan. Kecuali diisytiharkan darurat kawasan tersebut, maka bolehlah pelan raya ditangguhkan. Ya, deklarasi darurat itu pun mengambil kira kepada kebolehjangkitan dan juga risiko bagi jangkitan COVID-19 juga, bahayanya kepada apabila PRK itu dilaksanakan. Datuk Seri, saya teringat beberapa bulan yang lalu Datuk Seri ada mengumumkan berkenaan pembukaan perjalanan ke luar negara, pintu masuk dan juga persepadanan negara, khususnya ada beberapa cadangan untuk membenarkan perjalanan dalam gelembung perjalanan negara-negara yang dibenarkan. Dalam hal ini, di peringkat mana keputusan MKN untuk melihat negara-negara yang dibenarkan untuk melakukan perjalanan pergi dan balik antara Malaysia dan keluar negara? Ya. Kalau dulu kita dah isytiharkan ada 6 negara yang kita akan jadikan gelembung hijau, green bubble untuk perjalanan ini, iaitu Singapura dan Brunei. Ada 6 negara, Singapura, Brunei, Australia, New Zealand, Korea Selatan dan juga Jepun. Kita waktu tu almost kita dah hampir selesai perbincangan kita. Tetapi berlaku kes kembali di Australia sebagai contoh. Australia yang pertama mengadakan green travel bubble antara Australia dan New Zealand. Bila dibuka dengan kita mungkin masa itu dah boleh pergi ke Australia dan New Zealand. Tetapi waktu itu Australia pula kes meningkat di Melbourne yang menyebabkan Australia tutup pintu negara dia even kepada New Zealand sekalipun. Dan lepas tu berlaku pula di Jepun. Jepun pula menutup pintu masuk negara mereka kepada Malaysia. Kita tak benarkan. Jadi akhirnya perkara itu terhenti. Now kita tengok kes dah semakin okey, semakin baik di negeri-negeri tersebut, di negara tersebut, dan kita telah pun membuat keputusan untuk memulakan semula. Kita buat green travel bubble ni untuk yang 6 tadi, termasuk 2 lagi tambahan. Iaitu negara China dan juga Taiwan. Kerana Taiwan memang daripada mula keadaannya bagus. Tidak ada isu COVID pun di negara mereka. Jadi kita ada 8 negara yang akan kita buat travel bubble ni, iaitu untuk bebas untuk kita pergi ke negara mereka dan mereka bebas untuk datang melancong di negara kita. Bukan dari segi business travel kita dah benarkan. Now datang untuk melancong ke negara kita. Dan kita tak perlu bimbang kerana negara mereka adalah
green, negara zon hijau yang terkawal dari segi COVID positif negara mereka. Jadi kita benarkan mereka datang. Dan kalau dulu kita kata kita mesti timbal balas. Baik. Kita benarkan dia datang, dia benarkan kita pergi. Itu dulu. Tapi sekarang kita kata tak perlu timbal balas pun tak apa, dia boleh datang. Kerana industri yang paling terkesan pada penutupan negara kita, pada warga negara asing dan juga kerana rentas negeri tak dibenarkan, yang paling terkesan adalah sektor pelancongan. Ya. Hotel. Saya ada kawan, dia ada hotel. Dia kata hujung minggu 5 bilik je orang pakai, hari biasa 3 bilik. Dia kata mungkin kalau sebulan lagi tutuplah hotel dia. Jadi yang terkesannya adalah hotel. Penerbangan pun. Penerbangan pun terkesan. Dan retailers, peniaga-peniaga, restoran dan sebagainya terkesan dengan ketiadaan pelancong domestik dan juga pelancong internasional. Saya dah umum tadi, untuk pelancong domestik kita dah buka lebih banyak aktiviti pelancongan dengan harap ada pergerakan di dalam negara dari segi ekonomi, dari segi pelancongan. Dan kalau kita nak buka, kita cadangkan Februari nanti kita mulakan pembukaan green travel bubble tadi, ataupun gelembung hijau perjalanan rentas negara ni. Bulan Februari nanti. Kita ada masa ni, kita akan tengok dari segi pengembangan. Macam mana keadaan negara kita, macam mana keadaan negara mereka. Kalau keadaannya okey, dan kita menang. Baik, saya ringkas Datuk Seri untuk kesimpulannya. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 untuk bacaan kali ketiga telah pun diluluskan. Alhamdulillah, beberapa perkara penting seperti pemberian vaksin dan juga tentang isu-isu memperkasakan agensi pertahanan negara juga diberikan perhatian. Jadi, komen Datuk Seri selepas kejayaan dalam meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Ya, Alhamdulillah, saya pun gembira walaupun macam-macam yang kita dengar sebelum itu, menggerunkan juga. Menggerunkan bukan dari segi kalau tak lulus tu kesan kepada kita semata-mata, tetapi kesan kepada rakyat. Katakan saya ada ramai peneroka-peneroka Felda menyambut baik bajet tersebut apabila hutang, interest hutang peneroka dihapuskan. Ya. Mereka boleh dapat faedah lebih kurang 4-5 ribu setiap individu peneroka. Kalau tidak diluluskan, mereka tak dapat tu. Apabila mereka tolak bajet, apabila kajian meluluskan peningkatan bayaran allowance kepada imam, kepada bilal, guru kafar, mereka menyambut baik ni apa yang diumumkan oleh kajian. Bayangkan kalau tak diluluskan bajet itu hari, maka mereka takkan dapat apa yang mereka setelah pun tahu untuk kepentingan mereka. Ya. Petani, nelayan dapat RM300. Ya. Nelayan darat di tempat saya di Tasik Bera pun dapat RM250. Kalau tak lulus bajet itu, tak dapat dia orang. Jadi kesan dia kepada rakyat. Sebab itu kita kata bajet ini adalah untuk rakyat. Jadi kalau tak lulus, kesan dia kepada rakyat. Jadi saya, alhamdulillah, saya gembira apabila bentangkan untuk undi Barisan Nasional, rakan-rakan kita Barisan Nasional daripada semua Barisan Nasional ada 42, semuanya 42 kerana meninggal seorang, Allahyarham Digri Azbullah, jadi tolak daripada 43 jadi 42, kita mengundi sepenuhnya. Ya. Cuma satu orang tak datang, ada sebab tertentu, jadi yang lain mengundi sepenuhnya. Jadi kita dapat maksimum daripada parti yang menyokong kerajaan ini, kita dapat undi maksimum. Ya. Dan maknanya apa yang kita buat adalah untuk menjaga kepentingan rakyat. Ya. Sebab itu akhirnya walau apa pun yang kita sebut sebelum itu, macam-macam guruh di langit semua, tapi bila memikirkan kepentingan rakyat, kita buat keputusan, we go for budget. Alhamdulillah. Datuk Seri, kita berjeda seketika sebelum kita berakhir untuk bicara nanti pada malam ini. Semuanya seketika nanti.
Baik, terima kasih penonton setia kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Datuk Seri bercerita berkenaan memperkasakan Angkatan Tentera Malaysia, khususnya mereka yang menjaga persempadan negara. Ini satu perkara yang cukup penting kerana kita mendengar beberapa kes dan juga insiden yang melibatkan anggota pertahanan kita yang melawan ataupun menentang parti ataupun penceroboh dan juga penduduk secara haram ini. Jadi dalam hal ini, apa yang digagaskan di Kementerian Pertahanan sendiri dan juga ATM dalam memperkasa anggota dan juga kemudahan yang disediakan? Memang kali ini kita memberikan fokus kepada kawalan sempadan. Bukan saja di utara Semenanjung, tetapi seluruh kawasan sempadan. Kawasan sempadan Sabah misalnya, di pantai timur Sabah, bersempadan dengan negara jiran. Yang kita tahu yang kes yang melibatkan parti daripada negara jiran, di Filipina misalnya, datang dan kes COVID positif di Sabah, di Tawau bermula dengan tahanan parti. Jadi sebab itulah kita serius melihat kepada parti ini. Begitu juga di Sarawak dengan kawasan sempadan yang begitu panjang ya antara Sarawak dan Kalimantan juga menyebabkan kita sukar untuk mengawal kemasukan parti. Jadi kita akan menambahkan pos-pos kawalan sempadan di Sarawak dan Sabah. Sekarang ini kita ada 17 pos kawalan sempadan dan untuk RMK 12 ni kita akan tambah 19 lagi. Baik. Di Sarawak dan juga di Sabah. Dan di Sabah kita akan membina kamp di Lahad Datu, kawasan yang berlaku kes Tandua dulu di area situ, supaya kita boleh perkasakan dan meyakinkan kepada rakyat Sabah, terutamanya di kawasan Lahad Datu yang mengalami peristiwa hitam yang ngeri bagi mereka, dan kita akan bagi optik yang jelas kepada rakyat. Kita akan jaga kepentingan mereka di kawasan pantai timur Sabah. Jadi kita akan bina kamp. Di sebelah utara Semenanjung, kita tahu kawasannya sangat panjang. Tembok yang ada pun kita tahulah bukan semuanya ada tembok, dan tembok yang ada pun boleh dipotong pun. Ya, jadi saya sendiri melawat kawasan utara Semenanjung apabila berlaku kes tembakan dan saya pergi sendiri. Dan Panglima Angkatan Tentera pun dah turun, bukan saja melihat dari segi kawasan tersebut, tapi mengambil tindakan untuk memperkasakan dari segi kawalan sempadan. Kalau dulu sebelum ini kawalan tu kita membahagi-bahagikan kawasan antara tentera, polis dan sebagainya. Kali ini kita sekalikan. Kita buat secara bersepadu. Dan kita juga akan menambahkan peralatan-peralatan teknologi yang moden. Bukan pagar, tapi drone untuk memantau setiap masa. Mungkin kita nak cadangkan CCTV supaya kita boleh lihat dengan jelas. Dan juga peralatan-peralatan untuk pemantauan. Kita tambahkan motosikal, kita tambahkan jentera-jentera lain untuk kita pastikan kita dapat perkukuhkan kawalan di sempadan. InsyaAllah diperkasakan untuk keselamatan sempadan dan juga kedaulatan negara juga. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Terima kasih juga kepada Angkatan Tentera Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dalam perkongsian tentang apakah yang perlu diketahui dalam pelaksanaan SOP, PKPB dan juga PKPP dan juga PKPD. Terima kasih kerana bersama dan juga setia menonton kami di saluran berita RTM dan juga saluran TV1. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat malam.